Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin Tugas edisi malam 8 April 2021 bersama saya Janet Bennett. Memulakan berita dengan penyampaian sumbangan berjumlah lebih 1.5 juta ringgit oleh Majlis Islam Sarawak MIS kepada 1,532 masjid dan surau di seluruh negeri sempena Ramadan yang bakal tiba. Menurut Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, sumbangan tersebut bertujuan untuk penganjuran aktiviti masjid dan surau. Pada lazimnya kita akan membantu masjid-masjid dan surau-surau di Sarawak untuk mereka mengadakan ibadah masing-masing dan seterusnya dapat sedikit sebanyak keadaan yang lebih ringan kepada masjid-masjid dan surau-surau dalam kita mengerjakan ibadah pada bulan Ramadan. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan majlis penyerahan yang diadakan di Kuching pada Khamis. Ketua Menteri menambah pada tahun ini memandangkan solat sunat tarawih dibenarkan di masjid, masyarakat perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Tahun ini disebabkan keadaan yang ada memungkinkan kita ke arah kebaikan, penambahbaikan keadaannya, kita telah memberikan kebenaran untuk kita mengadakan sunat tarawih di surau dan masjid-masjid walaupun dalam keadaan SOP yang ketat. Bermakna kita patuhlah kepada SOP kita. Kena kalau boleh tamat jam 10, apa juga doa kita lah, habis jam 10 lah di masjid. Sambung di rumah ya, mana kata kita lah amalan kita pada bulan puasa, tapi di masjid. Dalam perkembangan sama, ujar Ketua Menteri, masjid dan juga surau di negeri ini akan terus dibantu, termasuk di kawasan pedalaman. Oleh yang demikian, Kerajaan Sarawak telah menyediakan peruntukan yang besar pada tahun ini untuk tujuan tersebut. Saya rasa bahawa peruntukan untuk pun agak besar kita beri untuk membangunkan masjid-masjid, perbaikan masjid yang ada. Umpamanya 2 tahun lepas kita membantu Masjid An-Nur. Sekarang ini mendapat award. Baru-baru ini Masjid di Miri telah kita naik taraf. Dan selain daripada Masjid Jami' kita naik taraf. Banyak lagi surau-surau lain yang menunggu untuk masuklah yang akhir sekali di Spring, iaitu di kawasan PDC dekat pasar Spring. Dalam pada itu, Ketua Menteri turut mengajak rakyat Sarawak untuk bersama-sama mengambil suntikan vaksin COVID-19 yang diteruskan bagi fasa kedua pada April ini. Pada 19 April kita memasuki fasa kedua vaksin, di mana kumpulan rakyat kita akan diberi vaksin dengan percuma dalam fasa kedua, dan ia melibatkan sebagian besar rakyat kita, bukan saja frontliner tetapi semua masyarakat, dengan vaksin free lah. Hanya kita minta jangan orang takut dengan vaksin tu. Berita seterusnya, Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Wang Tengah Ali Hassan mengakui kesilapannya berkenaan pematuhan prosedur operasi standard SOP susulan videonya yang tular di media sosial. Berhubung perkara itu, beliau bersedia untuk membayar kompaun disebabkan gagal memakai pelitup muka selepas menjamu selera ketika lawatan kerjanya di Matu baru-baru ini. Pada masa itu, saya dibawa melawat gerai-gerai. Sudah akhir sebenarnya. Banyak function sebelum itu. Jadi gerai-gerai itu diadakan sempena dengan lawatan saya. Selalunya gerai-gerai itu cuma beroperasi hujung minggu. Saya pergilah ke gerai-gerai. Dan saya beli barang-barang. Lepas itu
saya minum dan makanlah kuih-kuih itu. Jadi nak minum, nak makan, paksalah saya buka saya punya mask itu. Tapi silap saya juga. Setelah saya diberitahu oleh pegawai saya, Datuk, Kapten ada bagi tahu kita jangan lambat, we have to leave now. Jadi saya tak perasan sambil berjalan tu, saya lupa mask saya ini dibuka. Jelasnya lagi mengenai isu menghulurkan wang dalam video berkenaan, ia adalah sebagai bayaran pembeliannya kepada para peniaga gerai. Saya pun mau cepat, jadi saya bagilah duit untuk beli barang dengan yang mempunyai gerai itu, dan saya suruh mereka bungkuslah mana yang patut, dan pegawai saya ambil barang yang saya nak beli itu. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perhimpunan Khas Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka 2021 di Wisma Sumber Alam Kuching pada Khamis. Dalam ucapannya, beliau yang juga Menteri Perancangan Bandar dan Sumber Asli 2 Sarawak mengucapkan tahniah kepada pusaka kerana telah membangunkan STIDC Timber Industry Information System STIS dalam usaha menambah baik perkhidmatan. Sistem ini telah membolehkan industri membuat pendaftaran, mendapatkan lesen import ekspor, sijil, pemeringkatan dan penghantaran data pengeluaran bulanan secara atas talian atau digital. Oleh itu, perkhidmatan utama pusaka tidak terjejas walaupun semasa COVID-19 ini. Tambahnya, perkhidmatan lain seperti pameran maya, data tenaga kerja dan sistem untuk latihan atau seminar perlu disediakan bagi mengurangkan kos perniagaan pihak industri. Beralih ke laporan mengenai vaksin COVID-19. Walaupun kadar pendaftarannya di daerah lawas tinggi sekitar 60 hingga 70% berbanding di daerah limbang, namun jumlah itu masih belum mencukupi. Berikut menurut Timbalan Menteri 2 Pembangunan Luar Bandar Datuk Henry Sum Agong semasa berucap di program Malaysia Prihatin di Lawas pada Rabu. Katanya kerajaan menyasarkan sekitar 80% atau lebih rakyat di sesebuah daerah untuk mendaftar sebagai penerima vaksin COVID-19. Saya berterima kasihlah kerana kita di Lawas dari segi pendaftaran agak tinggi berbandingkan dengan limbang sekarang. Masih rendah. Kalau saya tidak salah 60 hingga ke 70% lah di Lawas ini sudah mendaftar. Kalau mencapai target 10% lagi lah. Sehubungan itu, Datuk Henry yang juga ahli Parlimen Lawas menyeru kepada penduduk di daerah Lawas yang masih belum mendaftar untuk segera berbuat demikian untuk kesejahteraan bersama. Jadi mohon menyeru supaya berita ini disampaikan kepada anak-anak buah. Yang penting kita mendaftar satu melalui MySejahtera dan lain-lain boleh di klinik, di hospital, dan apabila sudah mendaftar kita menunggu panggilan. Pihak hospital, pihak klinik nanti akan memanggil sekian hari bulan, kita nama-nama itu dipanggil untuk menerima injection itu. Laporan di Bintulu, ibu bapa atau penjaga yang menghantar anak ke sekolah atau institusi pendidikan di luar bahagian Bintulu tidak perlu melakukan ujian calitan, namun masih perlu mengisi borang pengecualian. Namun demikian, menurut residen bahagian Bintulu, Cik Aman Luat, masa perjalanan hendaklah kurang daripada 48 jam. Berdasarkan kepada mesyuarat SDMC semalam, jadi bagi mereka yang menghantar anak ke MRSM ataupun kepada kebiri, jadi they are allowed
tepat dengan syarat karena tidak tinggal ataupun stay back di Miri ataupun Mekah melebihi 48 hours. Ada adalah ya, kalau kurang daripada tempo kekenaan, jadi tak perlu disuang. Sekian edisi malam bersama saya, Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.